ada sahabat Ren kita lah. Sahabat Ren kita yang bertanyakan soalan tentang isu ni lah kepada saya. Okay, macam mana keadaannya? Okay, kalau misal kata dalam kes yang sahabat Ren kita tu kongsikan, pembeli tu terpaksa membatalkan. So dalam agak tragis sikit lah, kes dia tu agak tragis sikit. Tragis, kenapa saya kata tragis? Sebab permulaannya booking tu ditandatangani beberapa hari yang lepas. Okay, so kalau tak silap saya masa over the weekend baru ni lah, dia bawa lah satu hamba Allah ni lah, bakal prospek pembeli ni pergi viewing. So pergi viewing, tengok rumah yang nak dijual tu. Okay, bila dah bawa viewing apa semua, Alhamdulillah kawan tu pun berkenan lah nak beli kan. Bila berkenan nak beli, dia pun kata letak offer dan dia berhasrat untuk booking rumah tersebut. Dan sahabat Ren kita ni pun hulurkanlah form, hulurkan ATP form, agreement to purchase punya form kepada bakal pembeli tadi. Okay, so bila dah hulurkan booking form, dia pun isikan booking form tersebut dan tanda tangan booking form tersebut. Tapi dalam kes tu yang saya kata tragis tadi tu sebab apa? Sebab rakan Ren kita ni mungkin dia nak secure lah kot, nak secure deal tersebut, dan mungkin dia risau, takut tidak ada lagi tawaran yang lain lah daripada bakal-bakal pembeli ataupun prospek pembeli yang lain. Jadi pun dia sanggup menerima, sanggup menerima tawaran tersebut walaupun bakal pembeli tu, hamba Allah yang saya katakan tadi tu, cuma membayar booking sebanyak RM500 saja. Dia bayar RM500 je untuk booking sebuah rumah. Harga rumah tu dia tak disclose pula berapa, tapi saya assume mungkin harga rumah tu bawah 200,000 kot, dalam 100 lebih macam tu lah harga rumah yang nak dijual tu. Okay. Jadi dia bayar RM500 saja. Dia bayar RM500 dan dia pun hulurkan booking form, yang hamba Allah tu pun pergi tanda tangan booking form tersebut. Bila dah tanda tangan booking form tersebut, yang sahabat Ren kita ni pun kumpulkanlah apa-apa dokumen yang berkenaan untuk submit lah loan pembeli tersebut kepada pihak bank lah kan. Okay. So semalam dengar ceritanya lah, semalam bakal pembeli tu dah menghubungi sahabat Ren kita tu dan menyatakan hasrat beliau untuk membatalkan OTP tu baru beberapa hari. Yang kawan ni pun baru je submitkan dokumen untuk loan application bakal pembeli tadi tu kepada pihak banker. Tapi unfortunately pada masa tu dia nak batalkan pula. Kan. Okay. Jadi bagaimana keadaannya? Okay. Jadi itulah, dia pun menghubungi saya pagi tadilah. Saya dapat WhatsApp dulu dia, saya baca Allahu Akbar. Nak gelak pun ada, nak rasa geram pun ada, nak rasa sedih pun ada kan. So macam-macam isu yang timbul lah kan, dalam keadaan kita sekarang ni. Mungkin lepas PKP baru ni, kita overexcited untuk orang kata mendapatkan deal-deal yang terbaik dan sebagainya. So dalam urusan ni, pembeli tu dah pun membayar booking sebanyak RM500 dan menandatangani booking form, dan rakan Ren kita tadi ni pun dah memanjangkan booking form tersebut pada penjual, dan penjual pun dah menandatanganinya. Okay, so bila dah tanda tangani, dua-dua pihak lah dah sign kat situ. Okay, tanpa berlengah masa dia pun submit lah loan application kepada pihak bank untuk proses loan tu lah kan. Tapi unfortunately semalam dia maklumkan yang dia nak batalkan pula. Okay, jadi apa implikasi yang akan berlaku sekiranya berlaku pembatalan tersebut. Okay, jadi malam ni insyaAllah kita akan kupas tentang topik ni. Dan bila saya bincangkan tentang topik ni, saya akan ulas berdasarkan kepada dokumen yang ada lah, berdasarkan pada ATP yang dah ditunjukkan kepada saya. Okay. Dan saya percaya setiap agensi hartanah memiliki ATP ataupun booking form yang berbeza. Terma yang terkandung di dalam booking form tersebut agak berlainan jika dibandingkan salah satu lah di antara satu sama lain. Cuma kebiasaannya salient features ataupun klausa-klausa yang penting. Klausa-klausa yang penting tu biasanya standard. Dia ada
betul mengamalkan klausa yang sama lebih kurang lah. Cuma mungkin format dia tu berbeza sikit dan wordings yang digunakan tu agak berbeza sikit lah. Tapi kebanyakannya maksud yang disampaikan di dalam booking form tersebut lebih kurang sama je. Okay? Jadi itulah bila berlaku macam tu sebenarnya apa kita ulas dalam 3 aspek lah di situ. 3 aspek. Pertama, dari segi pembeli itu sendiri, apa akan berlaku sekiranya dia membatalkan booking tersebut, dan alasan yang diberikan tu memang sangat yang boleh katakan tak masuk akal lah, tak masuk akal sebab dia rasa macam dia bermasalah untuk meneruskan booking tu sebab pasangan dia tak bersetuju untuk membeli. Itu alasan yang digunakan. Dia dah sign booking form, dia dah bayar dah deposit 500, lepas tu dia gunakan alasan, dia kata pasangan dia tak bersetuju untuk beli rumah tersebut. Dan dia berniat nak batalkan lah kan. Okay. So, kita tengok skopnya di atas pembeli itu sendiri, kalau pembeli itu berhasrat untuk batalkan. Okay. Yang kedua, kita tengok skop di atas penjual itu sendiri. Apa sebenarnya hak-hak penjual sekiranya pembeli itu nak membatalkan booking tersebut. Dan yang ketiga, dari segi implikasi terhadap agensi hartanah ataupun rent itu sendirilah. Okay, apa yang akan berlaku sekiranya berlaku pembatalan di pihak pembeli tadi. Okay, alright. So yang implikasi terhadap pembeli tadi, okay, kita kena tengok apa yang terkandung di dalam ATP ataupun booking tersebut lah. Okay, so booking form tu memang macam saya beritahu tadi, ada ayat-ayat yang dah dinyatakan di dalam booking form. Jadi kalau kita nak ulas lebih lanjut, kita kena tengok dulu apa yang ada di dalam booking form tersebut, apa remedy. Remedy ni maksudnya apa dia punya dari segi undang-undang, apa yang boleh dibuat, apa yang boleh dibuat oleh penjual dan apa yang boleh dibuat oleh agensi hartanah tersebut sekiranya pembeli itu nak batalkan. Okay. So bila saya go through dia punya booking form tu ada nyatakan sekiranya pembeli ingin membatalkan pembelian rumah tersebut, maka penjual berhak untuk forfeit ataupun menghanguskan duit deposit yang telah dibayar. Okey, tapi dalam kes ni, okey, macam yang saya ceritakan tadi, booking yang diambil ataupun earnest deposit wang cengkeram yang diambil oleh ejen tersebut hanya 500 saja. Kan, hanya 500 saja. Jadi macam mana keadaannya kalau misalnya kata pembeli tu nak batalkan, adakah terhad setakat RM500 tu saja yang boleh di-forfeit oleh penjual, kan? Okey. Alright, tu yang pertama. Okey, yang kedua, remedy yang diberikan di bawah booking form tersebut adalah dari segi ganti ruginya, penjual berhak untuk mengenakan full earnest deposit. Maksud dia kalau katalah harga jualnya adalah RM100,000, okay, earnest deposit yang dikenakan biasanya adalah 3% kan, 3% daripada harga jual, maka earnest deposit yang patut di-collect, yang patut dikutip oleh ejen tersebut adalah RM3,000. Okay. Jadi dalam booking form tersebut ada yang menyatakan sekiranya pembeli berhasrat untuk membatalkan booking tersebut, maka rent tersebut ataupun agensi hartanah tersebut boleh minta pembeli mencukupkan earnest deposit sebanyak RM3,000. Maknanya ada shortfall lagi RM2,500, dia boleh minta, dia boleh tuntut pembeli tu membayar lagi RM2,500 kepada agensi sebagai ganti rugi untuk pembatalan yang dibuat tadi itulah. Okay, itu antara remedy yang diberikan di dalam booking form tersebut. Okay, so dalam hal macam ni, okay, since buyer tadi tu dia hanya membayar RM500, dia bayar RM500. Jadi kalau ikutkan sekiranya agensi hartanah tu nak tuntut baki lagi RM2,500 tu, dia boleh menuntut daripada pembeli tadi. Dia boleh menuntut melalui cara-cara yang dibenarkan di bawah undang-undang lah. Antaranya adalah dia bolehlah claim melalui notice of demand, dia keluarkan notis untuk tuntut baki yang belum berbayar sebanyak RM2,500 lagi lah. Provided dalam kes ni
dia kena pastikan yang pembeli tu memang ada means ataupun ada duit untuk settlekan lah jumlah yang belum berbayar tadi lagi 2,500 tu kan. Kalau misal kata dia tengok bakal pembeli yang nak beli tadi yang batalkan tadi tu dia tidak ada means ataupun tidak ada orang kata apa duit yang cukup untuk membayar, yang nak kena top up lagi 2,500 dia tak cukup duit nak membayar kan. Jadi bagi saya kalau sekiranya dia nak teruskan juga dengan tindakan undang-undang nak saman dan sebagainya agak orang kata apa mustahil jugalah untuk dia membayar. So end up kalau katalah dia proceed juga dengan tindakan undang-undang berkemungkinan tindakan undang-undang tu akan jadi sia-sia belaka lah. Dia tak dapatlah duit yang nak claim tu. So kalau dia proceed juga dengan tindakan undang-undang dah lah ambil peguam untuk saman dan sebagainya. Dah masuk mahkamah, turun naik mahkamah, unless kalau dia sendiri buat tuntutan tu melalui small claims lah kan. So kalau dia buat sendiri tuntutan melalui small claims tu lain cerita. Okay, so ini kita ceritakan kalau katalah dia nak tuntut melalui peguam, dia nak ambil lawyer untuk saman. Okay, so bila nak ambil lawyer untuk saman tu dah perlukan kos, tu yang pertama. Yang kedua mungkin masa lah kan, masa yang nak dia ni dan effort dia tu, tenaga yang dia terpaksa orang kata apa guna pakai untuk yalah nak meneruskan tindakan undang-undang dan sebagainya. Jadi benda-benda macam tu memerlukan orang kata apa tindakan yang agak orang kata apa banyak dari segi masa, dari segi kos dan sebagainya kan. Jadi benda tu mungkin end up kalau dia tahu yang pembeli tu ada duit dan worth it lah kalau dia nak saman kan. Kalau dia tak tahu ataupun dia rasa-rasa lah macam pembeli ni memang tak berduit, kalau dia berduit pun takkanlah dia bayar 500 saja untuk booking kan. So dia pun rasa macam not worth it lah untuk teruskan tindakan saman ni. Dan dia pun anggap benda ni macam yalah bukan rezeki dia dan gone case lah orang kata kan. Dia tak nak teruskan dengan tindakan undang-undang terhadap pembeli tadi tu. Maka dia tak perlulah nak teruskan lagi dengan tindakan undang-undang tersebut. Okay, kalau misal kata dia merasakan bahawa kita kena ajar ni orang golongan-golongan yang macam ni, yang main-main dalam booking, yang rasa macam dia orang kata apa nak cuba-cuba tapi dalam masa yang sama dia tak boleh nak teruskan juga dengan benda tu kan. Dia pun tak pasti lagi dia boleh beli ke tidak rumah tersebut, dia nak main-main kat situ kan. Jadi bagi saya memang dia orang kata apa dalam keadaan yang geram lah kan. Agensi ataupun rent itu dalam keadaan yang geram, dia nak ajar orang tu lesson, nak ajar satu, nak bagi pengajaran pada dia. Jadi dia mulakan tindakan undang-undang tu juga terpulang pada rent tersebut ataupun agensi tanah tersebut untuk meneruskan tindakan undang-undang macam tu. Walaupun end up dia tahu yang orang tu tak berduit nak bayar juga kan. Tak berduit nak bayar dan tindakan tu dia teruskan juga untuk yalah ambil sesuatu langkah untuk memastikan bahawa pembeli tu tak main-main selepas ni kan. Sebagai pengajaran kepada dia. So mungkin juga boleh jadi macam tu kan. Jadi bagi pandangan saya, so seperti mana yang kita dah ceritakan sebelum-sebelum ni, dalam rancangan live saya sebelum ni masa PKP hari tu kalau tak silap saya ada terangkan tentang pentingnya kita mengikut prosedur ataupun mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh agensi bila kita nak ambil booking. Okay. Sebab apa? Untuk mengelakkan perkara-perkara macam ni berlaku lah. Okay. Contoh, katalah agensi dah beritahu, bila kita nak ambil booking, daripada mana-mana bakal pembeli, kita kena pastikan yang bakal pembeli tu dia ada cash ataupun dia ada duit untuk membayar earnest deposit. Sekurang-kurangnya 3% tu dia kena ada. Kenapa? Sebab 3% ni yang kita nak secure kita punya commission. Sebagai agent, kita bergantung harap kepada earnest deposit tersebut sebagai commission kita. Kalau daripada awal lagi, booking sebanyak 3% tadi tu, buyer ni memang bermasalah untuk bayar. Jadi sebenarnya filtering yang kita buat daripada awal tu, boleh menentukan sama ada pembeli ni boleh ataupun tak boleh untuk meneruskan pembelian hartanah tersebut. Kalau 3% ni pun dia bermasalah, dia tak boleh nak dapatkan duit tersebut, dia ada 500 ke dia ada 1000 ke kan, bagi saya sebaik-baiknya kita beritahu dengan dia, encik cukupkanlah dulu deposit tu. Booking tersebut tu encik cukupkan dulu 3%. 3.18% ke 3% ke tak kisahlah. As long as duit tu bukanlah terlalu minimum ataupun terlalu rendah sangat apa yang nak dibayar tu.
Kalau setakat 1000 bagi saya benda tu tak secure, betul-betul secure lah, dan dia boleh jadi main-main dia nak beli ataupun tak nak beli tu sebab dia rasakan bahawa duit yang dibayar tu tak banyak mana pun. So mungkin bayar 1000 tu bagi dia, kalau misalnya kata dia batalkan, dia hilang 1000 je kan. So bila dia dah bermasalah ke apa-apa tak boleh nak teruskan juga, maka kata apa, dalam booking form tu ada nyatakan memang kena forfeit duit tersebut, dan dia tak rasa pun benda tu agak membebankan bagi dia lah, sebab duit tu cuma baru 1000 ringgit je kan. Tapi kalau katalah 3% daripada earnest deposit yang kita nak collect tu 3% kan daripada harga jual tersebut, katalah harga rumah tu 200,000, so 3% dah sah-sah kena bayar 6,000 jadi mungkin dia berfikir, okay, kalau aku nak bayar 6,000 ni, kalau hilang hangus 6,000 ni, sayang duit ni kan. Dia rasa macam ada rasa berat lah bila nak buat suatu perkara tu, dia akan fikir banyak-banyak, dia akan fikir banyak kali. Dia tak adalah rasa macam sewenang-wenangnya dia nak letak booking dan dalam masa yang sama dia rasakan boleh batalkan bila-bila masa, dan dia tak risau pun duit yang ada tu hilang kan. Itu yang pertama lah, pesanan saya kepada tuan-tuan puan sebagai seorang perunding tanah, kena faham tentang booking yang di-collect tu seboleh-bolehnya ikutlah prosedur yang telah ditetapkan oleh agensi masing-masing. Collect lah sebanyak mana yang telah ditetapkan. Kalau katalah agensi minta 3.18%, kita collect 3.18%. Pastikan kita filter dulu. Buyer ni betul-betul genuine buyer nak beli rumah tersebut dan dia bersedia untuk membayar 3% tersebut sebelum kita minta ditandatangani booking form dan kita panjangkan pula kepada vendor untuk vendor pula sign booking form tadi. Okay, alright. So itu antara pengajaran yang kita dapat daripada apa yang saya cuba sampaikan daripada kisah tadi itulah. Okay, saya tengok sekejap ada beberapa nama baru yang dah join ni. Okay, kita go through. Cik Rashid, Waalaikumsalam. Tuan Syam Property, Waalaikumsalam. Okay, terima kasih siapa yang dah join. Okay, Haji Wahab pun ada. Waalaikumsalam Haji Wahab. Terima kasih. Tuan Syarizan daripada Pekan. Okay, Waalaikumsalam. Tuan, topik yang amat menarik baru berlaku pada saya baru-baru ni. Allahu Akbar. Macam mana Tuan Syarizan? Okay, tak apa, nanti kita boleh share. Okay, Puan Lilis Absarina. Oh, sedap nama Puan Lilis ni. Okay, Noraini, Puan Noraini Muhammad Husin. Okay, booking memang kena isi borang ke atau terus buat bayaran? Kalau bayar booking tanpa tanda tangan apa-apa dokumen, boleh batal ke? Okay. Soalannya baik Puan Noraini. Okay, bila Puan Noraini berurusan dengan perunding hartanah ataupun dengan ejen hartanah, okay, saya selalu tekankan tentang perkara ni. Nak berurusan, nak membeli rumah, kalau katalah ada ejen, Puan Noraini kena pastikan yang ejen tu adalah ejen hartanah yang berdaftar. Okay, macam mana nak tahu ejen tu ejen hartanah yang berdaftar ataupun tidak? Puan boleh minta dia tunjukkan apa yang kita panggil rent tag. Tag nama sebagai seorang perunding hartanah. Rent tu maksud dia real estate negotiator. Real estate negotiator. Rent tag tu, dia punya tag dia tu warna merah, ada warna merah kat atas, lepas tu bawah tu ada putih. Nanti gambar dia tu boleh Puan Noraini boleh tengok balik dalam posting saya di Facebook page Hartanah Anda tu ada. Okay. So bila tengok dia ni adalah rent yang berdaftar, Puan boleh tengok melalui website Lembaga Penilai Pentaksir Ejen Harta Tanah dan Pengurus Harta, adakah nombor rent tag dia tu masih valid lagi. Sebab rent tag ni sebenarnya dia kena renew, dia kena perbaharui setiap tahun. Okay, jadi rent ni dia perlu perbarui rent tag tu setiap tahun. Kalau misalnya kata Puan nak check sama ada rent tu berdaftar atau tidak, minta dia tunjukkan rent tag. Dekat rent tag tu ada nombor, okay, ataupun Puan boleh scan, ada barcode kat situ, boleh scan kat situ. Kita boleh tengok sama ada rent tersebut masih lagi berdaftar dengan lembaga ataupun tidak. Okay, itu langkah pertama yang Puan kena buat. Okay. Langkah yang kedua, kalau sekiranya dia adalah ejen hartanah yang berdaftar, bila kita nak booking rumah tu memang kena tanda tangani booking form ataupun agreement to purchase yang saya sebutkan tadi tu. Jadi booking form ni, atas sekali booking form tu biasanya memang akan ada logo agensi hartanah yang rent tersebut bernaung lah. Katalah ABC Sdn Bhd ataupun XYZ Sdn Bhd. So atas tu ada logo dia, ada nama syarikat, ada nombor telefon, ada alamat dan sebagainya. Okay, dalam booking form tu nanti ada ruangan-ruangan yang dia kena isikan. Okay, contoh ruangan yang penting dalam booking form tu, alamat hartanah yang nak dibeli, ataupun nombor geran yang kita perlu masukkan dalam booking form tersebut. Lepas tu adalah nama pembeli, nama Puan sebagai pembeli, nama penjual.
Lepas tu ada keterangan tentang deposit, okey, bayaran harga jualnya macam mana, berapa harga jual yang dipersetujui, okey, berapa earnest deposit ataupun wang cengkeram yang perlu dibayar, yang saya sebut 3% tadi tu kan. Lepas tu berapa baki deposit yang perlu dibayar masa nak sign SNP tu nanti. Okey, tempoh masa yang diberikan, berapa lama daripada tarikh kita sign booking form tadi tu sampailah kita nak sign perjanjian jual beli tu pula. Jadi semua ni ada dinyatakan dalam booking form tadi tu. Okey, jadi berbalik pada soalan Puan Nuraini, okey, booking memang kena isi borang ke atau terus buat bayaran? Kena isi borang dulu Puan. Puan kena pastikan yang Puan isi borang dulu, barulah Puan buat bayaran. Dan bayaran tu pula Puan kena bayar bukan kepada nama individu Puan. Tak boleh bayar atas nama individu. Nama rent tu sendiri ke ataupun nama siapa-siapa sekalipun, nama penjual ke, tak boleh. Kena bayar melalui agensi hartanah yang mana yang saya sebutkan atas nama kata agensi hartanah tu, dekat atas borang ATP ataupun booking form tu ada tertera nama dia di situ. Nama agensi hartanah tersebut. Jadi bila kita nak bayar, katalah kita buat bank transfer ataupun online transfer kan. Kita nak bayar, kita kena pastikan bila kita check nombor akaun dia tu adalah nombor akaun milik syarikat agensi hartanah yang kita nak buat bayaran. Bukan atas nama individu. Okey, tu perkara yang kedua yang Puan kena pastikanlah. So sign booking form, dah sign booking form baru kita buat bayaran. Bayar pula kepada agensi hartanah, bukan bayar kepada individu. Okey. Kalau katalah Puan beli secara direct. Okey, beli direct ni lain cerita Puan. Kita yang saya ceritakan tadi tu, kita beli melalui ejen hartanah. Okey. Kalau katalah Puan berurusan direct dengan penjual, tak melibatkan ejen hartanah, okey, macam mana pula prosedur dia? Okey. Kalau katalah Puan beli melalui penjual tu secara direct, okay, apa yang saya boleh syorkan di sini adalah sebelum Puan membayar apa-apa booking kepada owner ataupun penjual tersebut, saya galakkan dan punya inverted comma tu maknanya perkataan yang saya gunakan tu adalah galakkan. Saya galakkan Tuan Puan sebagai pembeli berurusan bukan secara terus dengan penjual tersebut dan membayar apa-apa booking, apa-apa deposit terus kepada penjual tersebut untuk lock rumah tu. Sepatutnya Puan dapatkan khidmat nasihat peguam dulu. Dapatkan khidmat nasihat peguam. Sebab, kenapa saya cakap macam tu? Sebab bila kita berurusan direct dengan penjual, Puan kena faham, dia punya step dia, kita nak kena tandatangani apa yang dipanggil perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli. Lepas dah tanda tangan ni perjanjian jual beli, barulah kita bayar deposit kepada penjual. Okay. Sebab ada kes-kes yang mana kononnya penjual tu nak jual rumah dia. Dia iklankan sendiri rumah dia, dia letakkanlah banner ke apa ke depan rumah dia, dia sendiri yang nak jual. Okay. So kita pun pergilah berhubung dengan dia. Dan dia minta kita bayar tanda setuju, kita lock rumah tu, kita diminta untuk bayar kepada dia secara direct duit wang cengkeram. Katalah dia minta RM5,000 lah sebagai contoh. Rumah dia tu mungkin nak jual RM300,000. Okey, dia kata, okey, awak kalau tanda jadi ni saya tak jual lagi pada orang lain, awak bayar RM5,000 dulu malam ni. Kalau awak bayar saya RM5,000 malam ni, saya dah lock rumah ni, saya takkan jual kepada orang lain. Okey. Nasihat saya kepada Puan, jangan buat macam tu. Tak boleh sebenarnya. Kalau Puan nak terus bayar direct kepada penjual tadi, kita risau, takut. Tak ada apa-apa dokumen lagi yang Puan sign dengan dia. Tak ada apa-apa hitam putih yang Puan tanda tangan dengan penjual tersebut. Kalau sekiranya penjual tu, duit tu dah dibayar, penjual tu buat senyap, buat lari dan sebagainya, susah nanti ceritanya. Memanglah boleh report pada polis, cerita macam-macam semua kan. Ada receipt transaksi, katalah kita buat online banking, ada print online banking punya statement dan sebagainya kan. Memang ada, tapi panjanglah ceritanya. Nak kena turun naik balai, nak kena report dan sebagainya kan. So banyak lagi benda yang kita boleh elakkan daripada berlaku masalah macam tu. Seboleh-bolehnya kita hindarkan diri kita daripada terjerumus kepada masalah macam tu lah. Sebab tu niat saya sekarang ni untuk educate, untuk memberikan ilmu, menyampaikan maklumat kepada bakal-bakal pembeli hartanah supaya jangan mudah terpedaya. Jangan mudah terpedaya. Kalau adalah mana-mana penjual yang nak jual secara direct, saya syorkan Puan terus berhubung dengan peguam, dapatkan khidmat nasihat peguam macam mana cara yang nak kita berurusan dengan penjual secara direct ni. Okay, jadi nasihat saya,
dapatkan khidmat nasihat peguam. Sebab kalau saya sendiri, kalau saya nak nasihatkan kepada tuan-tuan perempuan yang nak beli direct dengan penjual ni, saya tak minta tuan-tuan perempuan bayar dulu. Jangan bayar apa-apa, 1 sen pun jangan bayar dulu pada penjual tu. Kalau kata dia kata ramai orang tengok rumah ni, ramai yang berminat dengan rumah ni, dah ramai yang orang kata petunjuk minat dan apa ni mungkin dalam masa terdekat ni takut rumah terlepas pada tangan orang lain, itu semua ayat-ayat nak apa tu memerangkap kita sahaja. Percayalah cakap saya. Percayalah cakap saya. So, apa yang puan perlu buat, terus berhubung dengan peguam, minta peguam sediakan dokumen, sediakan dokumen untuk nak bayar ke apa ke melalui peguam tadi tu, dan pastikan yang penjual tu tanda tangani lah dokumen yang dah disediakan oleh peguam untuk log rumah tersebut. Ini kalau katalah puan berurusan direct dengan penjual. Okay, so dapatkan khidmat nasihat peguam, pastikan peguam tu orang kata apa, menyediakan surat ataupun dokumen yang perlu ditandatangani oleh penjual dan juga pembeli sebelum puan menandatangani sebelum puan membayar deposit tersebut kepada penjual tadi itulah. Okey, itu untuk keselamatan dan untuk orang kata apa, memastikan yang puan tidak tertipu di kemudian hari. Okey, alright, so saya harap jawapan saya tu jelaslah di situ. Okey. Seterusnya, Puan Hasni. Okey, saya ambil soalan yang Puan Hasni tanya ni. Okay, jika REN mengambil tindakan untuk mengajar pembeli tersebut, adakah lesen REN akan batal atau tak? Okey. Sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi berkenaan dengan macam mana cara nak mengambil tindakan ke atas REN, ke atas pembeli yang main-main tadi tu, sebenarnya tidak ada masalah. Boleh aja REN tu nak ambil tindakan, sebab kita bertindak berdasarkan kepada hitam putih yang ada di dalam booking form. Okay, so maknanya kita nak menjaga hak dan kepentingan penjual, dalam masa yang sama nak jaga hak dan kepentingan kita sebagai seorang perunding hartanah, agensi hartanah yang kita bernaung, sebab benda tu ada hitam putihnya. Dalam ATP ataupun dalam booking form tu dah tertera, dah dinyatakan, sekiranya pembeli tu batalkan, memang sepatutnya boleh forfeit duit tu, dan kalau katalah dia bayar tak cukup dan sebagainya, kita boleh tuntut lagi untuk mencukupkan 3% earnest deposit yang sepatutnya dia bayar untuk lock ataupun untuk booking rumah tersebut dengan kita. Jadi tak timbul pun isu apa yang Puan Hasni tanyakan tadi tu, tak ada masalah sebenarnya. Dia nak batalkan ke ataupun nak report ke lembaga ke apa ke, tak ada isu pun sebenarnya. Kita nak mengajar dia, nak mengajar dia supaya tidak sewenang-wenangnya membatalkan apa yang telah dipersetujui, dan dalam masa yang sama kita nak mengajar dia juga supaya tak buat perkara yang sama kepada mana-mana ejen hartanah yang lain ataupun penjual hartanah yang lain lah. Sebab benda tu memang ada dinyatakan dalam booking form. Kita cuma nak menegakkan apa yang ada. Hak kita tu memang ada, tertera di dalam booking form tersebut. Jadi tak ada masalah Puan Hasni. Okey, Fakar Zirul, Waalaikumsalam. Terima kasih Fakar. Okey, join kita pada malam ni. Saya nampak okey, Cik Zul ni. Cik Zul pun menghadapi masalah yang sama. Sama dengan saya, dah sign SNP, tiba-tiba buyer nak batalkan pembelian. Oh, sign SNP lagi, dahsyat tu. Yang saya cerita ni baru booking form Cik Zul, belum sign SNP lagi. Kalau sign SNP maka dalam SNP tu pun ada tertera lah klausa yang memberi hak kepada penjual untuk forfeit duit deposit yang dah dibayar. Itu kalau dia sengaja nak batalkan lah kan. Jadi kalau macam Cik Zul cerita ni, kalau dia main-main, dia sengaja nak batalkan, jadi peguam yang menyiapkan dokumen perjanjian jual beli tadi tu, sepatutnya dia boleh menasihatkan penjual ataupun menasihatkan perunding hartanah tersebut apa tindakan yang boleh dibuat. Biasanya dalam perjanjian jual beli tu memang penjual berhak untuk forfeit deposit yang dah dibayar tu sepenuhnya. Kalau sekiranya pembeli dengan sengaja berniat untuk membatalkan perjanjian jual beli tersebut. Okey. Okay, saya nampak Muhammad Muaz ni soalan di sini. Waalaikumsalam Muaz. Okay, booking form valid ke if wakil sign on behalf? If owner ataupun buyer not available ataupun outstation overseas for few months, or ada case owner dah disahkan sakit mental ataupun tak waras. Okey, soalan yang baik. Okey, dalam kes-kes yang melibatkan penjual berada di luar negara, penjual berada di luar negara, sepatutnya penjual tersebut memberikan apa yang dipanggil sebagai surat kuasa. Surat kuasa kepada orang yang nak menurunkan tanda tangan bagi pihak penjual tadi.
Okay, dalam kes yang melibatkan penjual, mungkinlah dalam keadaan sekarang ni dia tak boleh nak balik ke Malaysia, pintu sepadan ditutup dan sebagainya. Ataupun mungkin dia balik ke Malaysia tapi dia tak boleh nak, orang kata apa, keluar berjumpa dan sebagainya, kena kuarantin. Itu sebagai contoh lah kan. Jadi memang tak ada means langsung untuk dia keluar. Okay. Jadi dalam keadaan macam ni, biasanya apa yang saya boleh nasihatkan, penjual tu dia mengeluarkan surat, dan surat tu dialamatkan kepada agensi hartanah yang mana kita pegang listing tadi tu, agensi hartanah, untuk memberi kuasa kepada orang yang sepatutnya dia amanahkan menandatangani bagi pihak dia. So sekurang-kurangnya ada surat kuasa tersebut untuk melantik wakil kuasa dia untuk menandatangani dokumen bagi pihak dia. Okey. Dan kalau katalah orang tu okey, yang sakit mental tu cerita lain. Okey, sakit mental tu cerita lain. Sebab apa? Sakit mental ni sebenarnya dia bukannya orang yang berkelayakan untuk menandatangani ataupun memasuki apa-apa perjanjian, dan perjanjian tu sekiranya dia tandatangani dalam keadaan yang dia tidak waras, dalam keadaan yang dia terlalu sakit, dia tidak waras, dia tak boleh berfikir dengan kata apa, lurus dan sebagainya, maka dokumen yang ditandatangani itu boleh dikontes ataupun boleh dipertikaikan. Kalau katalah ada waris yang tak bersetuju dia jual, ada orang kata apa, mungkinlah tanah tu ada orang kata apa, adik-beradik dia ke dan sebagainya kan, tak bersetuju, ataupun anak-anak dia kan. So dalam cerita ni mungkin kalau kita cerita yang dah terlalu uzur, tiba-tiba tengok ada tamprin dia pula kat situ, dan kita boleh mempertikaikan lah, kalau katalah orang tu tak waras, memang dia dah sedia maklum orang tu dah bedridden dah, tak boleh nak bangun dah pun, tak sedar, dekat ICU sebagai contoh kan, tak boleh nak angkat tangan pun tak boleh, macam mana nak letak tamprin dekat situ, jadi kita boleh mempertikaikan perkara tersebut. Jadi dalam kes-kes macam ni sebenarnya dari segi undang-undang, kalau katalah dia turunkan tangan tanpa satu, dia unsound mind lah, dia tidak berfikiran waras, ataupun dia tidak di dalam kapasiti untuk membuat keputusan. Dia tak boleh nak buat keputusan. Yelah dah koma, dekat ICU dah koma, macam mana nak buat keputusan kan? Jadi benda tu kalau katalah ada waris yang tak bersetuju, mempertikaikan tentang tanda tangan yang diturunkan ataupun cop jari yang diturunkan tu, maka dokumen tersebut boleh dikatakan sebagai tidak sah lah. Tidak sah. Jadi perlu berhati-hati di situ. Jadi dalam kes-kes macam ni sebenarnya impact dia kat mana tahu? Impact dia dekat peguam yang menyaksikan penandatangani dokumen tersebut. Kalau katalah macam saya nak buat perjanjian jual beli ataupun borang pindah milik 14A, saya kena pastikan orang yang menandatangani perjanjian jual beli ataupun 14A tersebut, dia sedar dan faham apa yang ditandatangani. Dia sedar dan faham benda apa, dokumen apa yang dia turunkan tanda tangan dia. Okay, saya akan tanya dia. Saya akan tanya dia, okay, puan faham tak yang puan nak jual rumah ni, tuan tahu tak sebenarnya dokumen yang tuan tanda tangan ni adalah perjanjian jual beli yang mana tuan nak jual rumah tersebut dan memindah milik daripada borang 14A ni daripada nama tuan kepada nama bakal pembeli tadi itulah. Kalau dia kata ya saya faham, dia tanda tangan dokumen tersebut dalam keadaan yang diwaras, yang dia faham, so barulah saya berani untuk menurunkan tanda tangan saya sebagai saksi di dalam dokumen tersebut. Okay, so benda ni memang sangat-sangat bahaya. Kalau katalah peguam menyaksikan dokumen yang tidak diturunkan tanda tangan oleh tuan punya tanah tu sendiri untuk menjual ataupun pembeli tu sendiri untuk membeli, maka peguam tu boleh dikenakan tindakan. Benda tu bahaya. So dari segi akta kata apa tu Legal Profession Act atau profession guaman, so maknanya peguam tu dia kena pastikan lah semua garis panduan yang telah ditetapkan tu perlu dipatuhi dan tak boleh sewenang-wenangnya dia menurunkan tanda tangan dia tanpa dia menyaksikan dulu orang yang sign tu adalah orang yang benar-benar owner tanah tu, yang benar-benar diberi kuasa oleh owner tanah tu untuk menandatangani dokumen tersebut, maka dia perlu pastikan yang dia dah dipuaskan yang penandatangan itu telah bersedia untuk memasuki perjanjian tersebut dan menjual tanah tersebut kepada orang lain. Okay, so itu untuk menjawab soalan Muhammad Muaz di situ. Okay. Okay, Cik Hafiz baru dapat masuk live FB Coach. Okay, Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Hafiz.
Okey, saya nampak soalan daripada Tuan Muhammad Fakrul kita ni. Waalaikumsalam Tuan. Nak tanya selalunya research land report di pejabat tanah berapa lama yang ambil masa? Research land report bukan research land report ni, maknanya land search. Research land report tu bukannya apa yang kita buat tu, nama dia carian tanah. Carian tanah tu kita panggil land search, bukan research. Okey. So yang Fakrul tanya ni sebenarnya dia bergantung pejabat tanah mana. Sekarang ni tempoh PKPP sekarang ni kan dia berbeza sikit. Tak seperti mana sebelum-sebelum kita kena COVID dulu. Kalau dulu kita pergi pejabat tanah pagi, insya-Allah hari yang sama kita dah boleh dapat land search tu. Tapi sekarang ni dia ada mengamalkan sistem, especially di negeri Selangor ni lah. Dia ada amalkan sistem yang dipanggil Dropbox. Jadi kita kena isi borang, runner akan masukkan dokumen tersebut, borang yang kita dah isi tadi tu ke dalam Dropbox berserta dengan bayaran. Kalau katalah land search biasa tu RM30. Bayaran tu kita kena masukkan sekali melalui Dropbox tersebut. Kita kena lampirkan sama ada bank draft ataupun wang pos kat dalam Dropbox tu. Nanti pejabat tanah akan emailkan kepada kita. Jadi nak tunggu pejabat tanah emailkan tu memang makan masa. So dalam kes-kes biasa yang saya submit mungkin dalam bulan 6 tu baru je dapat. Land search tu baru je dapat dalam masa terdekat ni. Jadi mungkin ambil masa lebih kurang dalam 2 ke 3 minggu lah. Baru dia boleh orang kata keluarkan land search tersebut. Jadi kes-kes sekarang ni tuan-tuan perempuan kena bersabar sikit. Memang akan makan masa yang panjang sikit lah. Kalau dulu hari ni submit dokumen, esok lusa tu insyaAllah kita dah dapat land search tu, dah boleh finalize SMP dan pembeli dan penjual tu dah boleh tanda tangan SMP. Tapi sekarang ni dia memang memakan masa. Sebab nak tunggu land search result tu memang panjang sikit masa dia lah. Ada yang 2-3 minggu, ada yang nasib tak baik tu mungkin kadang-kadang sampai sebulan pun tak dapat lagi land search tu. Tengok pejabat tanah mana yang kita berurusan. So saya harap soalan Fakrul tu saya dah dah jawab tadilah. Okay, Muaz, noted coach for the info given terbaik. Okay, alhamdulillah, terima kasih. Alright, so kalau tuan-tuan perempuan ada soalan berkaitan dengan topik yang dibincangkan pada malam ni, boleh masukkan di ruangan komen. InsyaAllah kita boleh berbincang bersama. Dan okay, kita sambung sikit tentang penerangan saya tadi tu. Okay, bagaimana pula kalau penjual yang nak batalkan? Okay, penjual ni katalah mula-mula dia ya nak jual rumah tu. Dia ya nak jual rumah tu, dia suruhlah Rian ni carikan kes, carikan prospek buyer dan sebagainya, masukkan listing kat iklan, mudah ke apa kan. Dan kita sebagai Rian ni memanglah bila dapat listing tu kita excited untuk bantu penjual tu untuk jualkan. Di samping kita adalah benda yang kita nak jualkan, dalam masa yang sama kita mengharapkan kalau ada prospek buyer yang beli tu, alhamdulillah lah, orang kata rezeki tu dapat, kita adalah commission di situ kan. Okay. So bila dapat je listing daripada penjual tadi, kita pun iklankanlah listing tersebut di internet dan sebagainya. Tiba-tiba dapatlah seorang buyer ni dah bersedia nak beli. Kan? Alhamdulillah. Okay. Tadi kes tadi yang buyer tu, buyer yang orang kata tak jadi nak beli, dia batalkan. Okay. Dalam kes ni kita cerita penjual tu pula yang batalkan. Macam mana pula keadaannya? Okay. So dalam booking form ataupun dalam ATP tu pun ada dinyatakan kalau sekiranya penjual yang membatalkan, maka penjual tu dia kena pulangkan balik deposit ataupun earnest deposit yang dah dibayar oleh pembeli balik kepada pembeli. On top of that, dia kena bayar sekali ganda. Bayar sekali ganda apa yang dah dibayar oleh pembeli tadi kepada pembeli tu. So maknanya senarionya kalau katalah pembeli dah sign booking form, si penjual pun dah sign booking form, earnest deposit dah pun dibayar kepada what we call agensi hartanah tadi, dah bayar kepada agensi hartanah. Katalah earnest deposit tu, rumah tu harga dia 100,000, earnest deposit kita bayar 3,000 lah katakan, kan 3% dari situ. So 3% ni dah disimpan di dalam stakeholder account agensi hartanah tadi itulah. So proses nak loan apa semua tu alhamdulillah dah diteruskan. Pembeli punya loan pula alhamdulillah lulus. Okay, tak kira lah loan tu dalam proses lagi dalam proses lagi ke ataupun dia masih orang kata baru nak submit dokumen ke, ataupun loan tu dah proses, dah lulus dah keluar pun LO ataupun letter offer daripada bank, tiba-tiba penjual ni buat onar pula, dia yang nak membatalkan pula.
dia tak jadi pula nak jual. Okay, dia kata alamak sayang pula lah saya nak jual rumah ni, saya rasa nak bagi kat cucu saya lah rumah ni, tak jadilah nak jual. Okay. So bila dia tak jadi nak jual sebenarnya dia kena bayar penalti sekali ganda daripada apa yang dah dibayar oleh pembeli tadi. So maknanya earnest deposit katalah 3,000, dia kena pulangkan balik. Yang 3,000 tu agensi yang pegang kan. Nasib baik tak serah lagi pada dia, bayar pada agensi. So agensi kena pulangkan balik duit tu kepada pembeli tu. Dan dalam masa yang sama sebenarnya kita boleh minta ganti rugi di pihak agensi itu sendiri. Biasanya dalam booking form tu ada dinyatakan ganti rugi yang macam mana yang kita boleh tuntut daripada penjual kalau sekiranya penjual tu nak batalkan. Tuan-tuan perempuan kena tengok ATP masing-masing. Apa yang dinyatakan dalam ATP masing-masing sekiranya pembatalan tu berlaku. Okay, so macam yang saya beritahu tadi, kena bayar sekali ganda. Apa yang dah dibayar oleh pembeli kepada agensi tadi tu, dia kena pulangkan balik. On top of that, penjual kena bayar ganti rugi sekali ganda kepada pembeli tadi tu. So itu sebenarnya implikasi sekiranya penjual tu sendiri yang nak batalkan. Okay, saya percaya ramai di kalangan kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ada sekarang ni, rent yang mana yang dah put an effort lah untuk jualkan, untuk cari buyer dan sebagainya. Tiba-tiba penjual tu sendiri yang batalkan. So dalam kes yang macam ni sebenarnya tuan-tuan perempuan berhak untuk tuntut hak tuan-tuan perempuan. Duit minyak dah keluar, bawa prospek datang, bukan satu pula tu, kadang sampai 5-6 prospek datang nak tengok rumah yang sama kan. 2-3 minggu tak jual, 2-3 bulan tak jual, masuk bulan yang kelima ada buyer. Ada buyer. Bila ada buyer, tiba-tiba pula bila buyer dia dah setuju, dah bayar booking dan sebagainya, yang si penjual ni pula nak batalkan. So dalam keadaan sekarang ni memang kita pun kena mengajar lah, kita kena teach a lesson kepada penjual tadi tu untuk tidak bermain dari segi itulah dia punya orang kata transaksi tu. Janganlah sekali-kali main-main dengan kita. So sebab tu kita kena biasanya lah dalam kes yang ini selalu kerap berlaku dalam kes-kes yang melibatkan listing tu bukan exclusive listing, general listing. Biasa berlaku macam tu. Okay, jadi saya syorkanlah tuan-tuan perempuan sekiranya ada bakal pembeli yang nak beli tu, sebelum tuan-tuan perempuan ambil booking daripada pembeli tadi tu, mungkin tuan-tuan perempuan boleh hello balik, call balik penjual tu, confirmkan dulu, okay, tuan nak jual rumah ni betul ke tidak, dah putuskan memang dah tak ada nak berubah hati ke apa ke, sebab dah ada pembeli yang nak bayar booking. Dah ada pembeli nak bayar booking, kalau tuan kata ya teruskan, saya baru akan ambil booking daripada pembeli ni tadi. Okay, kalau tuan kata saya belum buat keputusan lagi nak teruskan, jadi saya tak berani nak ambil booking daripada pembeli tu tadi. Okay, sebab kalau dia main-main di situ, dah sign booking form, dah sign ATP, tiba-tiba dibatalkan pula, maka aniaya kepada dua pihak di situ. Aniaya kepada rent tu sendiri dan aniaya kepada pembeli tu tadi. Sebab dia dah bayar dah. Dah bayar untuk booking rumah tersebut, dah sign dah pun booking form tu. Jadi perlu berhati-hati di situlah. Jadi bakal-bakal penjual, kalau saya boleh nasihatkan tuan-tuan perempuan, sebelum nak jual tu, make up your mind lah. Make up your mind, buat keputusan dengan hati yang lapang dada, yang dah orang kata apa, istiharah, dah buat solat istiharah dan sebagainya, dah memang buat keputusan nak nekat nak jual juga rumah tu, barulah teruskan. Kalau tak, jangan buang masa rent ni semua. Kesian abang-abang rent kita, kakak-kakak rent kita, kesian diorang. Diorang dah put an effort, bawa buyer tengok, kalau katalah sampai 2-3 bulan listing tu tak terjual, setiap hujung minggu terpaksa pula bawa daripada jauh kadang-kadang datang. Jadi tuan-tuan perempuan janganlah main-main kat situ. Penjual-penjual ni saya nak nasihatkan, kalau misalnya kata ada di kalangan tuan-tuan perempuan yang cuba-cuba nak bermain-main di situ, nak cuba nak orang kata apa, nak test market dan sebagainya, kalau boleh saya nasihatkan janganlah ada niat macam tu, dan janganlah sekali-kali menganiaya. Ada dua pihak yang tuan-tuan perempuan akan aniaya, bakal pembeli dan juga rent tu sendiri. Okay, jadi berhati-hatilah. Alright, saya teruskan, saya tengok. Okay, Puan Noraini ada tanya lagi ni. Baru ni ada nak beli rumah direct dari penjual. Okay, so betul lah macam yang saya assume tadi lah, yang saya jangkakan tadi tu. Bila penjual kata nak cash, terus blur, tak tahu nak respon, tak tahu proses, akhirnya tak jadi. Okay, so macam yang saya beritahu dengan Puan Noraini tadi lah. Maka kalau katalah yang penjual tadi tu nak jual secara direct, Puan pun nak beli direct dengan dia,
yang saya syorkan puan berhubung dulu dengan peguam, dapatkan dokumen yang perlu disiapkan oleh peguam tadi, barulah puan teruskan dengan pembelian tersebut dengan penjual. Nanti biarlah peguam yang uruskan. Kalau katalah penjual tu tidak ada rent ataupun ejen tanah yang mewakili dia, maka jangan puan terus berurusan dengan dia secara direct. Bahaya macam tu puan. Kalau kata dia kapur duit ke apa ke, kemudian hari masalah nanti kita nak tuntut balik. Alright. Okay, Tuan Buniman ada buat show ni kot. Kalau nak senang guna rent berdaftar Puan Nuraini. Yes, insya-Allah senang je sebab semua term and condition dalam ATP ada. Okay. Saya faham macam yang Puan Nuraini punya kata apa isu di situ, persoalan yang timbul di situ. Okay, macam Tuan Budiman ni mungkin disyorkan sekiranya Puan Nuraini ni adalah penjual dan okeylah kan. Tapi dalam kes ni Puan Nuraini adalah pembeli. Kalau katalah nak engage dengan rent, rent ni yang akan channelkan pembelian tu terus kepada kata apa penjual tadi. Mungkin ada risiko di situ juga sebab penjual ni mungkin dia tak nak gunakan khidmat perunding hartanah ataupun ejen untuk mewakili dia kan. So dalam kes macam tu mungkin dia tak nak bayar komisen kepada ejen dan sebagainya. Dia nak jimatkan duit dan sebagainya. Jadi mungkin benda tu agak sukar lah untuk kata Puan Nuraini nak approach jugalah kan. Jadi dalam kes-kes yang mungkin melibatkan penjual tadi, tapi boleh cuba, Puan Nuraini boleh berhubung dengan mana-mana perunding hartanah. Pastikan perunding hartanah yang berdaftar Puan, yang macam saya ceritakan tadi ada rent tag dan sebagainya. Dan Puan boleh minta perunding hartanah tu untuk cuba dealkan. So macam mana dia nak ayat penjual tadi tu supaya menggunakan perkhidmatan dia ke tu, itu serahkan pada dia lah. Pandai-pandai dia lah dia nak buat macam mana kan. Tapi mungkin kalau penjual ni jenis yang ketegak ke, dia susah nak orang kata apa, nak keluarkan duit komisen nak bayar kepada ejen tadi. Sebab puan kena faham yang membayar komisen ejen hartanah ni adalah penjual bukan pembeli. Jadi puan sebagai pembeli boleh cubalah minta kata apa perkhidmatan daripada ejen hartanah ni untuk dia cuba bincang dengan penjual tadi tu. Itu salah satu cara yang boleh puan buat lah. Tapi kalau nak straightforward, macam saya beritahu tadi tu, kalau katalah penjual tu tak nak langsung deal dengan ejen, dia tak nak bayar komisen ejen tadi tu, puan boleh gunakan kata apa peguam untuk terus prepare perjanjian jual beli lah. Jadi maknanya bila kita nak sign perjanjian jual beli tu, barulah kita bayar deposit tu melalui peguam. Dan peguam akan lepaskan kepada penjual tu lah, mengikut lunas undang-undang yang ada. Putri, Waalaikumsalam. Terima kasih Putri, baru online. Okey, tak apa, tak terlambat lagi Putri. Banyak lagi yang kita nak sharekan pada malam ni insya-Allah. Okey, Tuan Arif Soekarno. Panjang soalan Tuan Arif ni. Lama juga tak jumpa Tuan Arif ni. Okey, buyer saya baru-baru ni terpaksa cancel booking sebab owner rumah tu sebenarnya dah meninggal. Macam mana pula owner meninggal boleh tak tahu Yang nak jual tu anak dia. Dan rumah tu belum tukar nama kisahnya. Agensi terpaksa refund sebab buyer tak boleh tunggu. Kalau kes macam ni ada cara tak untuk teruskan proses jual beli? Soalan yang baik Tuan Arif. Kes macam ni, kalau katalah anak dia tu masih nak teruskan. Anak dia tu masih nak teruskan, dia nak jual juga rumah tersebut. Jadi apa yang kita boleh nasihatkan kepada waris tadilah, waris si mati tadi tu. Pertamanya dia perlu mendapatkan surat kuasa mentadbir lah daripada pejabat harta pusaka. So macam yang saya pernah ceritakan dulu berkenaan dengan harta pusaka ni. Harta pusaka ni pentadbiran harta pusaka terbagi kepada dua. Dia tengok pada harta pusaka kecil yang mana nilainya 2 juta ke bawah, kita pergi ke bahagian harta pusaka kecil, ataupun yang mana nilainya 2 juta ke atas. 2 juta ke atas kita terpaksa pergi ke mahkamah tinggi. Ke mahkamah tinggi. Bahagian harta pusaka kecil ni sebenarnya dia tengok kat mana hartanah tu terletak lah. Katalah hartanah tu terletak di Bandar Baru Bangi sebagai contoh. Jadi bahagian harta pusaka kecil yang terdekat adalah di pejabat harta pusaka kecil, di pejabat tanah daerah Hulu Langat lah. So kita boleh pergi pejabat tanah daerah Hulu Langat. Kat situ dekat tingkat 1 tu ada bahagian harta pusaka kecil. Kita boleh mohon untuk mendapatkan surat kuasa mentadbir di situ. Adalah borang A yang kita kena isi, yang kita kena submit, kena filekan. Adalah proses untuk bicara dan sebagainya. Jadi saya nak ulas panjang tu, mungkin saya kena sediakan satu topik khusus untuk bincang tentang topik tu. Tapi yang saya nak cerita yang Arif tanya tadi tu, maknanya dari segi proses tu masih boleh teruskan untuk menjual. Cuma kena pastikan anak yang waris tadi tu,
dia kena dapatkan surat kuasa mentadbir dululah. Barulah dia boleh teruskan dengan proses menjual kepada bakal pembeli yang baru. Jadi unfortunately macam buyer tadi tu, prospek buyer tu dia tak boleh nak tunggu lama kan. Jadi mungkin saya cadangkan Arif propose lah rumah lain untuk gantikan rumah yang tu. Jadi yang waris yang tinggal tadi tu pastikan dia buatlah urusan untuk akta pusaka tu diteruskan. Jangan dia stop kat situ je. Kan dia tak teruskan. Nanti kan later on kalau dia nak jual tak ada orang kata apa surat kuasa mentadbir tu, dia tak boleh nak orang kata apa tanda tangan dokumen tersebut. Kalau misal kata nak tahu lanjut boleh orang kata apa kontak saya. Lupa pula saya nak sharekan saya punya nombor telefon okey. So nombor telefon saya ada kat bawah ni. Okey. So Arif boleh minta dia berhubung dengan saya ataupun Arif nak kontak saya pun boleh. InsyaAllah kita boleh discuss tentang benda ni tak ada masalah. Boleh proceed. Dia tidak menghalang sebenarnya untuk dia menjual, cuma nak jual tu dia kena dapatkan surat kuasa mentadbir dulu daripada pejabat akta pusaka lah. Okey, so tu dia punya ni lah. Okey, so saya harap soalan Arif tadi tu saya dah jawab lah. Kalau ada persoalan yang ingin diajukan lepas ni, boleh kata apa WhatsApp saya ataupun boleh call saya lepas ni, insyaAllah. Okay, kadang-kadang buyer yang main-main pun ada juga coach. Tu yang saya cerita awal-awal tadi Cik Airul. Cik Airul mungkin terlepas, yang saya cerita awal-awal tu memang buyer yang main-main. Kan? Yang senario yang saya ceritakan sahabat rent kita menghadapi masalah tu adalah disebabkan buyer tu letak booking 500. Konon-kononnya nak booking rumah tu dia bayar 500. So bila bayar 500, yang kawan ni pun accept pula yang 500 tu, dia pun sign pula booking form tu dengan ejen tu. Kan, dan dalam masa yang sama bila dia nak batalkan tu, dia tak rasa bersalah pun sebab bayar 500 je kan. Apalah sangat 500 ni, hilang 500 je kot kan. So dia pun cancel macam tu saja. So end up itulah apa remedy yang dia boleh dapatkan nak tuntut balik earnest deposit yang lagi berapa ribu tu, yang tak boleh nak tuntut ke boleh ke. Saya cakap dengan dia tu lah, based on apa yang ada dalam ATP lah. Apa yang dia cakap dalam ATP, dia boleh tuntut balik shortfall yang tak cukup 3% tadi tu, boleh minta buyer tu cukupkan. Tapi itulah soalannya, adakah buyer ni berduit untuk bayar? Kita risau juga kan, kita saman ke apa ke buat tindakan undang-undang tu, tiba-tiba buyer ni tak ada duit kan, tak guna juga kalau kita saman. So end up dapat paper judgement je lah, dapat perintah daripada mahkamah tu saja, tapi kita nak minta dia bayar, dia tak ada duit nak bayar. So wasted lah, orang kata buang masa, buang duit dan sebagainya lah untuk teruskan tindakan tu. Okay, Budiman ada share dia punya pengalaman ni, dah jadi sekali kat saya, booking partly paid by buyer, tiba-tiba vendor cakap tak nak jual pula, terus proceed refund part payment booking, kesian buyer. Okay, dah sampai masanya kot Tuan Budiman, kita kena ambil tindakan yang tegas lah. Kita kena ambil tindakan yang tegas, sebab kalau katalah kita terlalu bertegas pun susah juga. Tapi bila kita terlalu berlembut sangat, kadang-kadang sampai dia dah jadi satu trend yang tak bagus lah. Jadi satu barah nanti. Vendor nak jual, kejap ya, kejap tidak. Kejap serius, kejap tidak kan. So dalam masa yang sama, kita yang jadi rent ni, kadang kesian lah. Kita terpaksa pula, orang kata apa, buang masa kita, sacrifice kita punya duit, minyak lah, apa, tol lah, macam-macam lah. Nak bawa orang pergi viewing tu, bukannya kalau sekali viewing tak apa, kena banyak-banyak kali kan. So sampai one time dia pula yang cancelkan benda ni. Jadi kita nak teach orang tu, nak bagi pengajaran kepada orang tu, kita kena bertegas kot dalam urusan macam ni. Tapi itulah macam saya beritahu, kadang-kadang rent ada ke, alamak coach, nanti kalau saya tegas kat sini kan, nanti kan owner ni jadi masalah pula lepas ni. Kalau misalnya kata dia nak bagi listing ni, dia tak nak bagi kat saya ke apa kan. So bagi saya benda tu, kita bukannya bertegas tak bertempat, kita bertegas bertempat sebab benda tu dah dinyatakan dalam booking form, dalam ATP, dalam appointment letter kita pun dah dinyatakan kan. So dia kena akur dengan apa yang ada atas kertas lah. Dari segi undang-undang memang kita sebagai rent berhak untuk tuntut, sebab benda tu dah diberikan hak tu kepada kita di bawah undang-undang, di bawah agreement ataupun ATP yang telah ditandatangani tu kan. Jadi itulah nasihat saya, kalau boleh kita nak bagi diorang ni pengajaran sebenarnya. Kita nak bagi diorang ni pengajaran supaya jangan main-main. Effort kita, tenaga kita yang kita dah curahkan untuk carikan buyer dan sebagainya, bukan senang tau. Kerja-kerja rent ni, saya cukup salute dah. Sahabat-sahabat rent, pejuang-pejuang hartanah, saya cukup salute dengan korang semua. Boleh bersabar dengan kerana yang mana yang
Itu tak cerita yang kena sailang lah dengan rent lain, dengan broker ke apa kan. Tu tak masuk cerita tu lagi ni cerita yang genuine ni, cerita yang memang berdasarkan pengalaman tuan-tuan puan Tuan Budiman dah ada pengalaman tu. Rasanya semualah yang mana yang dah komen tadi tu kan, ramai yang berpengalaman macam tu yang kena kencing macam-macam lah kan Jadi perkara-perkara macam tu bagi saya, kalau kita ambil tindakan yang sewajarnya, memang hak kita untuk ambil tindakan yang sewajarnya. Sekurang-kurangnya benda tu boleh memberi pengajaran kepada orang lain ataupun kepada orang tu sendiri supaya jangan main-main. Nak jual rumah, jual betul-betul. Jangan main-main kan So tu yang kadang-kadang kita geram-geram juga bila saya cakap ni, kadang-kadang pun saya rasa geram saya rasa geram sampai saya bersimpati sebenarnya dengan nasib tuan-tuan perempuan sebagai pejuang tanah yang terpaksa berhadapan dengan orang yang tak serius macam tu kan jadi tu yang saya rasa macam lah betul coach, kena ayat penjual tu. Yes. So tu yang Tuan Budiman, mungkin ni yang Puan Noraini punya isu tadi tu lah Cik Hafiz kita ada masuk komen ni, kadang-kadang pihak terlibat, kadang-kadang 3 pihak terlibat, i.e. pembeli rent dan COA rent. Sedih. Okey. Tu ada juga COA rent So katalah kita COA sebagai COA rent untuk buyer kita bawa prospek buyer. Yang kawan kita tu COA rent untuk vendor kan. So COA rent ni pun yalah, ada yang kita kenal, ada yang mungkin kita tak pernah kenal pun kita dapat listing tu dan kita cuba beri COA dia pertama kali lah. Tiba-tiba pertama kali tu yang jadi problem macam tu kan. Jadi dalam kes-kes yang macam ni bagi saya, yang nak jadikan COA ni kita yang pegang listing tadi, katalah kita sebagai vendor punya agent kan kita kena pastikan yang vendor tu betul-betul genuine, dan yang pegang prospek buyer tadi pun kita kena pastikan yang prospek buyer tu genuine. So dua-dua kena buat filtering. Dua-dua kena filter betul-betul kena pastikan betul-betul So Cik Hafiz kita ni pun ada pengalaman dengan saya sendirilah. Dalam kes tu lagilah dahsyat Cik Hafiz sampai dah sign SPA, nak batalkan. Na'udzubillah, minta jauh lah janganlah berlaku lagi sekali. So banyak sebenarnya kes-kes macam ni So sampai part yang kita sebagai peguam ni, yang saya terpaksa face ni kan, kita jadi mediator pula, jadi orang tengah nak selesaikan ni yang kawan ni tak nak rugi, yang kawan ni pun tak nak rugi juga kan. So macam mana cara yang ni nasib baiklah dua-dua ni boleh betul ansur lagi dua-dua ni boleh berbincang. Bila dua-dua ni boleh berbincang, okey lah. Masalahnya bila yang ada seorang ni nak menegakkan dia punya hujah, yang seorang lagi ni so saya cakap ni, kalau tak boleh nak beralah kat sini, tak boleh nak orang kata give and take di situ, dan tak ada cara lain, kita terpaksa buat mengikut cara undang-undang lah. Kenalah saman kat mahkamah kan. Jadi panjang lagi ceritanya. Yang kawan ni nak beli rumah tak dapat, yang kawan tu pula tak jadi pula nak jual rumah dia, duit dia pun tak dapat kan. So macam-macam benda yang akan memanjangkan lagi cerita lah kat situ Okay, Muaz punya ni, for owner yang degil tak nak bayar ganti rugi, cancel jual rumah, macam mana nak ajar ataupun advise species owner macam ni coach? Walaupun agent sudah explain and owner pun sudah aware clause-clause dari ATP tu. Okay, macam mana nak ajar dia orang Okay, sebab sekarang ni sebenarnya kalau ikutkan kita dalam keadaan yang tersepit tengah-tengah lah sebagai perunding hartanah ni tuan-tuan perempuan berhadapan dengan manusia-manusia yang mungkin tidak faham pahit maung orang kata kepayahan yang tuan-tuan perempuan terpaksa hadapi jadi mungkin sampai masanya lah kot tiba masanya mungkinlah saya cakap mungkin saya boleh suggestkan kalau adalah orang di dalam board ni yang mungkin mendengar siapa-siapa yang mungkin dalam PHAM ke apa kan boleh sampaikan kepada lembaga mungkin garis panduan tu perlu diperketatkan perlu diperketatkan macam mana mekanisme yang kita boleh buat untuk menjaga hak dan kepentingan rent-rent macam tuan-tuan perempuan semua. Penjual nak jual rumah, dia kena pastikan dia tanda tangan dokumen, bukan setakat tanda tangan aja. Silap hari bulan, penjual ni dimestikan untuk bayar pula kepada rent yang dilantik tadi tu. Nampak tak dia punya apa tu nak jaga professionalism tu di situ tu macam mana. Okay, contoh, saya nak jual rumah. Okay, katalah ni rumah saya. Okay, sekarang ni sebab kita ni terlalu depend pada commission, betul tak? Kita terlalu depend pada 2% ke 3% commission yang kita nak earn daripada penjualan rumah tu. Okay. Sebab tu penjual ni akan rasa macam, tak apalah, ejen ni kalau dia tak dapat jual, commission dia tak dapat kan. Aku tak rugi apa-apa. Rumah ni masih rumah aku lagi. Kan? Dia akan
mempunyai mentality, mindset dia fikir macam tu. Kan? So mungkin di pihak board boleh kenakan satu kata keseragaman undang-undang. Ataupun mungkin board boleh sediakan satu orang kata garis panduan yang memang perlu dipatuhi oleh semua bakal-bakal penjual. Okay. Nak lantik ejen hartanah yang berdaftar, kau kena bayar sekian-sekian banyak. Katalah, untuk kes ni, hartanah dia ada skill fee dia. Ada skill fee dia. Hartanah yang berharga RM500,000 ke bawah, skill fee dia macam ni. Yang berharga RM500,000 ke atas, skill fee dia macam ni. Dan duit tu akan dipulangkan balik kepada penjual sekiranya ejen tu berjaya jual rumah tersebut di kemudian hari nantilah. Dan kalau sekiranya ejen tu tak berjaya nak jual rumah tersebut di kemudian hari, mungkin duit tu adalah dia punya pecahan yang perlu di ni. Tapi nanti penjual akan cakap pula, yelah ejen ni mungkin main-main apa ni kan, dia jual dia dah dapat duit tu, mungkin dia katalah duit yang kita panggil sebagai fee pentadbiran lah, administrative cost yang dibayar kepada ejen tadi tu, dibayar. Mungkin kita boleh buat cara satu visit satu claim. Mungkin satu visit dia bayar RM50 ke. So itu salah satu cara lah. Ini yang saya rasa boleh dicadangkan, untuk mengelakkan daripada penjual ni bermain dengan orang kata dia punya sentimen nak jual ataupun tidak tu. Kan? So mungkin perkara macam ni boleh difikirkan, boleh dipanjangkan. Saya tak ada kapasiti untuk bercakap bagi pihak tuan-tuan perempuan sebab saya bukan seorang RAN kan. So mungkin dalam kalangan tuan-tuan perempuan yang menjadi seorang RAN ni, yang menjadi perunding hartanah ni, ada persatuan PHAM Perunding Hartanah Muslim Malaysia, macam lah kan. So tuan-tuan perempuan boleh menyuarakan perkara tersebut melalui persatuan, dan mungkin persatuan boleh panjangkan kepada board. So ada cara mekanisme yang macam mana untuk mengurangkan kerugian di pihak RAN tu tadi. Nanti ada pula suara-suara sumbang kata, kau kenakan charge, okey aku punya agensi tak kenakan charge. Kan? So sebab tu kita kena standardizekan semua. Semua kena standardize. Kau nak jadi RAN, kau kena ikut. Kalau kau tak ikut, lesen kau batal. Lebih kurang macam tu lah. Macam peguam lah. Peguam dia ada standard. Apa yang dia punya ni kan. So nak jadi peguam, kena bayar dia punya PII, Professional Indemnity Insurance. Kena ikut scale fee yang ditetapkan oleh majlis peguam, apa semua ni kan. So tak boleh sebenarnya kita nak kenakan charge pada klien dan sebagainya. So benda-benda macam tu saya rasa lah dah tiba professionalism di kalangan perunding hartanah ni perlu diperhalusi lagi. Dia perlu tengok lagi kat situ macam mana. Itu sekadar cadangan saya, my 2 cent opinion lah. My 2 cent opinion. Terpulang kepada tuan-tuan perempuan semua yang bergelar perunding hartanah, pejuang-pejuang hartanah yang ada bersama-sama saya pada malam ni, mungkin boleh bincang lanjut lah dengan agensi prinsipal, dengan team leader dan sebagainya. Mungkin boleh bawakan perkara ni ke tengah lah, insyaAllah. Okey, nampak lah kejap saya tengok sekejap. Banyak lagi ni. Oh, Aisyah baru je. Selamat hari jadi Aisyah Hari ni ke? Hari ni kot tadi saya wish kan. Okey. So, Sarizan Saadun, power Abang Syah dapat top fan. Samalah kita owner sign ATP lepas tu tak nak jual. Aduh, panjang cerita ni. Macam yang saya ceritakan tadi Aisyah sama je ceritanya So, maknanya kita kena tengok balik apa yang ada di dalam ATP tu, apa sebenarnya remedy ataupun ganti rugi yang boleh dituntut lah, yang boleh dituntut daripada penjual yang sengaja nak batalkan ataupun pembeli yang sengaja nak batalkan. Okey, saya tengok Fakrul ada tanya lagi ni, coach kalau beli rumah pertama harga 220,000, berapa lawyer fee SMP? Oh okey, 220,000 rumah pertama. Okey, rumah pertama definitely tidak ada stamp duty tak ada stamp duty sebab awak masih layak untuk dapatkan peremitan ataupun diskaun stamp duty untuk pembelian rumah pertama. Okey, saya terus kirakan rumah pertama 220,000. Okey, cuma saya bagi ni secara general saya tak pasti rumah tu dekat mana tempatnya. Lepas tu hartanah tu freehold ke leasehold ke sebab Fakrul tak cerita kat saya. Jadi saya bagi secara general lah berapa dia punya ni. Estimated cost estimated cost yang saya boleh bagi ni lah. Okay, anggarannya lebih kurang dalam 3,006 ke 4,000 lah macam tu. Untuk rumah berharga 220,000, anggaran legal fee dia lebih kurang dalam 3,600 ke 4,000. Bergantung pada lawyer yang awak lantik tu. Ini sebagai rough estimation. Sebab stamp duty dia memang kosong, tak ada.
So untuk rumah pertama berharga di bawah 300,000 tidak ada stamp duty yang boleh dikenakan oleh Lembaga Hasil dan Negeri. Jadi boleh jimat kat situ banyak dah. Okay, kalau nak quotation saya boleh bagi quotation tu, nanti Fakrul boleh WhatsApp saya. Nombor saya ada kat bawah tu. Loan dah lulus, dah bayar booking pada ejen, tiba-tiba masa nak sign SMP, buyer ubah fikiran tak nak ambil pula rumah tu. Allahuakbar. Duit booking tu tetap juga kena bayar penuh pada buyer. Macam mana ni Duit booking tu tetap juga kena bayar penuh pada buyer. Kenapa nak kena bayar balik pada buyer? Dia loan dah lulus, maknanya boleh forfeit tu. Putri? Dalam kes Putri ni, tengok balik dalam ATP. Kalau ATP memang spell out kat situ, dah dinyatakan di situ, sekiranya loan dah diluluskan oleh pihak bank, loan dah diluluskan oleh pihak bank, kita boleh forfeit duit earnest deposit yang dah dibayar. So dalam kes Putri ni, loan dah lulus. Dah bayar booking pada ejen, tiba-tiba masa nak sign SMP, buyer ubah fikiran tak nak ambil pula rumah tu. Maknanya dia tak jadi nak beli lah kan. So tak jadi nak beli, dia tak sign SMP lagi, tak apa. Yang penting dia dah sign booking form, dah bayar, dah put earnest deposit. Jadi earnest deposit dah bayar tu, kita boleh forfeit lah. Tengok balik term and condition apa yang ada, terma yang terkandung di dalam booking form yang Putri tantangan dengan buyer tadi tu lah. Fadli Tanah, Waalaikumsalam, terima kasih. Arif Sukarno, terima kasih. Okey, sama-sama Arif. Okey, Aisyah. Buyer dah proceed untuk sign SMP tapi vendor tertiba tak nak jual. Boleh ke kita letak caveat atas rumah tu? Oi, nak letak caveat. Buyer dah proceed untuk sign SMP, tak ada masalah, boleh. Kita ni maksudnya siapa? Kita tu pembeli lah kan? So pembeli tu yang boleh letak caveat kat atas rumah tu. Sebab apa? Okey, dia macam ni, remedy dalam SMP, dalam perjanjian jual beli ni ada beberapa klausa yang menceritakan tentang remedy. Remedy ni ataupun tindakan yang boleh diambil oleh pihak-pihak sekiranya pihak tu berada dalam keadaan yang dia orang kata ditindas lah. So apa remedy yang ada kan? Okey. So yang pertama, dalam SMP ada beritahu, biasanya lah, saya tak tahu yang SMP yang Aisyah sign dengan klien tadi tu macam mana. Tapi dalam SMP yang saya prepare, saya ceritakan SMP yang saya prepare ni yang saya rasakan kebanyakan lawyer akan prepare SMP yang lebih kurang sama ayat dia. Okay, yang pertama remedy yang ada adalah buyer tu boleh menuntut untuk dikembalikan deposit yang telah dibayar. On top of that, penjual kena tambah lagi sekali ganda daripada deposit yang telah dibayar. Okay, katalah dia dah bayar deposit RM10,000. Masa sign SMP dah bayar deposit RM10,000. Okay. Earnest deposit, wang cengkeram sign ATP dah bayar RM3,000. Okay, masa sign SMP dia dah bayar RM7,000 untuk cukupkan 10%. Katalah harga rumah tadi tu RM100,000. Okay, so dia dah bayar dah RM10,000. Okay, bila dah bayar RM10,000, tiba-tiba pembeli tadi nak teruskan, penjual tu pula dalam kes ni vendor. Okay, vendor pula yang tak nak jual kan. So maknanya bila vendor tak nak jual, buyer tu boleh minta untuk deposit yang dia dibayar tu dipulangkan balik kepada dia. On top of that, vendor tu kena tambah lagi penalti sebanyak RM10,000 lagi kepada dia, sekali ganda. Itu remedy yang dia boleh tuntut daripada penjual tadi tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh juga tuntut untuk buat specific performance. Specific performance ni istilah yang paling mudah sekali adalah untuk meneruskan dengan apa yang ada dalam perjanjian jual beli tersebut, maka penjual tu kena compel ataupun mesti menjual juga rumah tersebut kepada pembeli tadi. Itu kalau misal kata pembeli opt ataupun memilih untuk membuat tindakan specific performance, specific performance ke atas penjual tadi tu. Okay, ini adalah antara remedy yang dia boleh buat. Dia salah satulah nak buat untuk pembatalan, nak dapatkan balik deposit dan juga penalti yang sekali ganda tadi tu, ataupun dia buat specific performance, dia nak compel ataupun nak paksa penjual tu untuk jual juga rumah tu kepada pembeli tadi. Okey, kalau katalah dalam kes yang pertama tadi, penjual tadi tu bersetuju untuk pulangkan balik deposit dan membayar what we call penalti sekali ganda tadi, maka pembeli ni kena
bersedia untuk membatalkanlah perjanjian tersebut. Faham tak? Maknanya ialah dah tak ada apa-apa yang ni kan. Dia dah setuju untuk terima 10% yang dah dipulangkan balik tu, dan dia setuju untuk terima penalti sebanyak 10% lagi sebagai ganti rugi. Kenapa pula dia nak teruskan dengan perjanjian jual beli tu kan? Kan saya kata tadi pilih salah satu kan. So yang kedua tadi tu, kalau katalah dia tak bersetuju, aku tak nak duit kau, aku nak beli juga rumah ni, aku dah sign SMP, aku dah bayar dah deposit, aku nak teruskan juga dengan beli rumah ni. Okay, so makanya perjanjian jual beli tu akan memberikan hak kepada pembeli tadi untuk meneruskan juga pembelian rumah tersebut. Maka penjual tu kena juga jual rumah tersebut kepada dia. So dalam kes yang macam ni, yang sepatutnya pembeli tu boleh masukkan caveat dekat atas rumah tadi tu. So Syah nampak so dia punya senario dia macam tu. Kalau katalah dia nak teruskan, nak buat specific performance, maka dia boleh orang kata apa, masukkan caveat untuk pastikan yang penjual tu teruskan dengan penjualan rumah tersebut. Dia boleh teruskan sampai habis lah maknanya. So itu nak menjawab soalan yang Aisyah tanyalah. Faiza, okey, apa khabar Faiza? Ya, sangat betul. Apa yang betul ni Faiza? Betul lah ulasan-ulasan yang saya bagi tadi tu kan. Okey, tak apa. Saya teruskan dengan Putri lagi. Okey, ejen tak dapat apa-apa pun selepas dia tak nak sign SMP tu coach. Tenaga selama ni sia-sia je lah. Okey, sebab tu saya cakap korang ni kena bersuara. Korang kena kuatkan, rapatkan saf, kuatkan ukhuwah. Cubalah, cuba suarakan apa yang korang sekarang ni. Saya nampak di kalangan ejen-ejen hartanah ni, korang ni dah ramai sebenarnya. Lebih ramai daripada peguam. Peguam sekarang ni mungkin ada dalam 30,000 lah satu Malaysia kan. Lebih kurang lah saya rasa. Rent mungkin lebih daripada tu, dah sampai mungkin 50,000 ada kot. Satu Malaysia kan. Jadi mungkin pada masa sekarang ni korang kena tinggikan korang punya darjat tu. Sebagai seorang perunding hartanah tu, korang kena cuba ambil satu inisiatif untuk meningkatkan darjat korang sebagai seorang perunding hartanah. Macam mana nak letakkan mata publik tu nampak perunding hartanah sebagai kerjaya profesional yang memang orang kata apa, perlu dihormati. Okay? Sebab tu saya katakan sepatutnya bila suara-suara ni dah disampaikan kepada lembaga, kepada siapa-siapa lah, InsyaAllah orang kata apa, bila ramai yang bersuara, maka diorang akan ambil lah inisiatif untuk menambah baik profession tu sendirilah kan. So itu yang saya syorkan lah. Saya ni orang luar, saya bukan kata apa ejen hartanah macam you all semua, tapi itulah kadang-kadang saya kesian ramai sahabat-sahabat saya yang selalu jumpa, yang mengadu masalah-masalah macam ni. Jadi itulah mungkin mekanisme tu perlu dibuat untuk memastikan yang penjual ataupun pembeli tu tak main-main lah dalam keadaan sekarang ni kan. Especially penjual lah. Penjual ni kadang-kadang yalah, kita tak faham bila sampai masa yang terdesak tu dia nak jual, dia seboleh-boleh nak suruh kita tolong jualkan. Tapi bila sampai masa yang dia mungkin lah pada masa tu tiba-tiba pula dia dapat bisnes ke, dapat job ke apa ke, tak jadi pula nak jual rumah dia. Duit dah ada kan. Tak jadi pula nak jual rumah dia, dah kita buang masa kat situ apa semua kan. Jadi kita kena ambil satu langkah yang boleh orang kata apa, menjaga hak dan orang kata apa, kebajikan lah rent-rent ni semua kan. So itu yang saya boleh syorkan lah. Tuan-tuan perempuan, rapatkan ukhuwah, rapatkan saf, bawa lah suara you all semua sampai didengari. Bawa lah pergi ke lembaga ke dan sebagainya lah, sampailah diorang dengar keluhan tuan-tuan perempuan semua. Marah betul ni, bot lembab. Jangan cakap macam tu tuan. Bukan sebab dia orang lembab. Adalah mungkin masalah-masalah dalaman yang diorang ni kan. So sebab nak memuaskan hati ramai orang, mungkin orang ni cerita lain, orang ni cerita lain kan. Jadi itulah kena ada inisiatif untuk berbincang kot. Berbincang. Sebab bila dah ramai tu, mungkin suara yang ramai tu boleh lebih kuat lah, lebih kuat dan boleh didengari oleh pihak yang bertanggungjawab kat situ kan. Okay, Muhammad Muaz, good suggestion. Okay, terima kasih. Betul coach, good idea. Terima kasih Faiza. Okay, apa lagi ni? Okay, Putri, buyer nak balik duit tu walaupun loan dah lulus dan dah sign LO di bank, SMP je dia tak nak sign, minta balik booking 1K tu. Tak payah pulangkan, profit je. Dia nak suruh pulangkan balik, loan dah lulus, kenapa nak kena pulangkan balik? Dia sign ATP tu macam main-main pula kat situ. Suruh dia baca dulu ATP tu, apa yang ada dalam ATP tu. Memang you all berhak untuk forfeit duit dia. Jangan risau, benda yang ada dalam ATP tu dah memprotect you all semua, dah menjaga hak dan kepentingan you all semua sebagai seorang perunding hartanah. Jangan risau tentang benda tu.
Ya Tuan Fauzi, buyer dah proceed untuk sign SMP tapi vendor tiba-tiba tak nak jual. Boleh tak buyer tuntut deposit dan kerugian serta keuntungan masa depan? Yes, boleh. Tak ada masalah. Keuntungan masa depan tu yang agak subjektif sikit Tuan Fauzi. Okay? So kalau ikut terma yang ada dalam SMP, ganti rugi dia terhad setakat sekali ganda daripada deposit yang dah dibayar lah. Itu yang biasa kita sebut lah. Yang biasa kita sebutkan dalam SMP, 10% dipulangkan balik dan 10% sebagai ganti rugi ditambah. So maknanya 10 plus 10 kat situ. So yang keuntungan masa depan tu itu agak subjektif. Kalau nak fight kat court pun saya rasa agak susah sikit untuk menang lah. Jadi remedy yang ada sekarang ni dua tadi tu lah yang saya sebutkan. Nak buat balik, nak teruskan juga dengan pembelian tu, buat specific performance punya tindakan. Lawyer tahulah nak buat macam mana. Yang kedua, kalau misalnya kata dia nak batalkan juga, so kita minta dia bayar balik deposit dan on top of that dia kena bayar lagi penalti sebanyak 10% daripada harga jual. Forfeit terus je RM1K tu. Itulah. Tu yang saya kata tadi, tak payah menemui balik, forfeit je. Tak payah pulangkan balik Puteri. So kita forfeit je duit dia. Bukan kita suka nak forfeit. Kita nak menjaga hak dan kepentingan kita. Bukan kita nak ambil duit orang ke apa tak. Kita nak bagi pengajaran sebenarnya. Kita nak bagi pengajaran, okey, awak sebenarnya nak beli rumah, nak sign booking form, jangan main-main. Nak bayar booking tu kena pastikan yang awak dah betul-betul certain nak beli rumah tu baru awak sign booking. Jangan buang masa saya, jangan buang masa awak, jangan buang masa penjual. So bila dah sampai masa yang awak punya loan tu kita dah tolong proseskan, tiba-tiba pula awak kata nak cancel, loan dah approve. So memang berhak untuk forfeit duit tu. So jangan risau. Tak ada masalah Puteri. Nak teruskan nak forfeit tu tak ada masalah, boleh. Okay. So diam tak diam dah 1 jam 21 minit kita bersiaran secara live pada malam ni. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan puan semua kerana sudi bersama-sama saya pada malam ni. Jadi saya harap kongsian saya ni bolehlah membuka minda tuan-tuan puan. Okey, kalau tuan-tuan puan sebagai seorang penjual pastikan jangan sekali-kali bermain-main dengan niat untuk menjual rumah tu. Kalau betul-betul dah certain barulah jual. Kalau tak certain lagi nak jual, janganlah war-warkan kepada orang lain. Jangan orang kata mengganggu ketenteraman perunding-perunding hartanah, sahabat-sahabat ejen-ejen hartanah kita ni mengganggu emosi dia orang sampai ke satu tahap dia orang dah bawa ramai dah buyer, prospek macam-macam prospek dah datang, tiba-tiba korang pula tak jadi nak jual. Apa cerita ni so sebelum jual tu pastikan dah bulatkan tekad untuk jual, barulah proceed untuk jual. Kalau tak, janganlah orang kata nak ngada-ngada nak suruh iklankan rumah dia, nak carikan buyer dan sebagainya. So dia tak akan membantu pun. Kita sendiri kita rasa reluctant nak jual, so tak payah iklankan lah, tak payah nak beritahu dengan ejen nak suruh tolong carikan buyer. So kalau dah betul-betul certain nak jual, barulah iklankan rumah tersebut. So tu kesian lah sebenarnya kawan-kawan siapa-siapa yang dah tolong jualkan apa semua tu, memang kena ni lah. Kena cuba kita letakkan diri kita dekat rent-rent ni semua. Penjual-penjual ni. Tuan-tuan perempuan sebagai owner rumah, sebagai vendor, katalah tuan-tuan perempuan yang jadi rent tadi tu. Dah nampak ada effort dia. Tiap-tiap minggu bawa orang datang. Tiap-tiap minggu bawa orang pergi viewing. Tiba-tiba nak cancel pula. Macam mana kalau tuan jadi orang macam rent tadi tu? Kalau tuan letakkan diri tuan sebagai seorang rent yang bawa tiap-tiap minggu pergi viewing semua, tiba-tiba kita yang owner tu kata aku nak cancel lah, tak jadi jual rumah ni. Apa perasaan kita? Kalau kita jadi rent tu, apa perasaan kita? Bahasa kasarnya mau keluarlah maki hamon apa semua keluarlah kan. Itu yang sakat maki hamon tu tak boleh kata apa? Nak kurangkan dia punya kerugian kat situ. It doesn't orang kata make sense lah. Tiba-tiba nak cancel dan sebagainya kan. So kena ni lah kita kena faham sebagai manusia, kita janganlah menyusahkan orang lain. Pendek cerita macam tu lah. Senang nak cakap, jangan menyusahkan orang lain. Hidup kita ni cuba memudahkan, jangan menyusahkan orang lain. So kalau kata rasa-rasa macam kita nak main-main, nak cuba-cuba jual ke rumah tu, tak payah buang masa lah. Tak payah buang masa. Lupakanlah hasrat tu, tuan-tuan dan puan. Okey. Okay, Tuan Muhammad Asri Syamsuddin, Coach, caveat boleh dibuat buyer setelah bayar earnest deposit 3% ataupun 10% atau setelah sign SMP. Situasi bagaimana perlu caveat? Okay. Caveat ni sebenarnya caveatable interest, kita panggil caveatable interest ataupun hak untuk mengcaveat
dia terletak solely kepada pentadbir tanah. Kepada pentadbir tanah tu sendiri untuk menerima kemasukan pendaftaran caveat tersebut. Okey, jadi berbalik kepada tuan soalan tuan Nasri tadi tu, kita sebagai buyer, kalau katalah kita dah sign booking form, dengan booking form tadi tu kita nak terus masukkan caveat, kita boleh masukkan. Isunya sekarang ni sama ada pejabat tanah nak terima ataupun tidak. Itu sebenarnya isu dia. Ada sesetengah pejabat tanah dia boleh terima sebab kita dah bayar earnest deposit 3%. Consider macam kita dah ada caveatable interest di situ. Ada setengah pejabat tanah pula kata tak cukup, 3% sebagai caveatable interest tu tak cukup. You kena sign SNP dulu, dah bayar 10% baru you ada caveatable interest untuk masukkan caveat. Jadi nak menjawab soalan Tuan Nasri ni, pandangan saya lah, pembeli tu dia boleh masuk at early stage, masa dah sign booking pun dah boleh cuba nak masukkan caveat. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma bila dah masuk borang caveat tu kat pejabat tanah, bergantung kepada pegawai ataupun pentadbir tanah di pejabat tanah tu sendiri untuk menentukan caveatable interest tu dah ada, dah wujud ataupun belum, dan dia boleh menerima caveat tu didaftarkan. Itu bergantung pada pejabat tanah punya bunyi bicara. Tu kena faham. Okay, so tapi selalunya lah, selalunya saya nasihatkan nak masukkan caveat ni tunggu selepas sign SMP lah. Selepas sign perjanjian jual beli baru kita masuk caveat. Kalau kita setakat bayar booking, mungkinlah earnest deposit tu baru 3,000 sebagai contoh kan, 3% daripada harga 100,000. So mungkin kat situ tak terlalu awal kot, terlalu awal kita nak masukkan caveat rumah tu. Bila kita dah sign SMP barulah kita daftarkan ataupun kita masukkan caveat kat atas rumah tersebut. Okay, so tu yang kita inilah saya syorkan lah. Betul, sepatutnya buyer takkan dapat balik dah duit tu walaupun dia tak nak sign SMP, tapi saya dah pulangkan balik. Oh, Putri ni baik sangat lah Putri. Kesianlah kat Putri ni. So tak apalah. Tak tahulah nak cakap macam mana, tapi bila Putri, saya rasa mungkin Putri nak luahkan kot, nak luahkan perasaan Putri macam mana kan. Tapi itulah saya faham perasaan Putri tu macam mana, tapi saya rasakan tindakan Putri tu terlalu lembut sangat kot. Tak payah pulangkan balik sepatutnya. Profit je duit dia, 1,000 tadi tu yang dah bayar tu profit je sepatutnya lah, sebab memang berhak pun dia dah buat ATP tu. Boleh profit duit dia. Okay, Tuan Budiman, insya-Allah ada rezeki yang lebih baik tu Putri, insya-Allah. InsyaAllah. Okay, kita doakan sama-sama lah Putri, Tuan Budiman, siapa-siapa yang mengikuti siaran live saya pada malam ni, saya doakan tuan-tuan perempuan urusan semua dipermudahkan. Lepas ni kita nak jumpa vendor yang betul-betul genuine, buyer yang betul-betul genuine saja. Okay, saya aminkan saya doakan tuan-tuan perempuan semua bertemu dengan vendor yang betul-betul genuine dan buyer yang betul-betul genuine. Dan close dengan mudah selepas ni insya-Allah, dan dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Okey, itu amin doa yang saya aminkan untuk tuan-tuan perempuan semua insya-Allah. Amin. Kawan-kawan pun sanggup buat dekat kawan-kawan. Siapa pula ni kawan-kawan macam-macam. Putri kalau cerita dengan saya ni mesti memang tak apalah, Putri nanti ada masa nanti boleh cerita kat saya, boleh WhatsApp saya kita sembang-sembang Okey, so tu sajalah kot sharing saya pada malam ni. Panjang lebar lah, 1.5 jam dah ni kita bersiaran secara live ni. Saya dah ambil masa tuan-tuan lebih setengah jam pula. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada siapa yang sudi bersama-sama saya, yang dah masukkan komen masing-masing. Saya minta maaf kalau saya tak sempat nak tegur seorang-seorang. Tuan Wan Mazwan, Tuan Rashid, Faiza, Puan Zurin, ramai ni Tuan Khairul. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan puan semua kerana sudi join. Okey. Macam yang saya dah war-warkan sebelum saya terlupa, pagi tadi saya dah ceritakan tentang strategi tarik leads pada 21 Julai ni. Kita buat secara online. Siapa yang belum join lagi boleh tengok posting saya dah pin kan di page harta nada anda ni. Saya dah pinkan posting tersebut. Boleh daftar. Bukan daftar pun, boleh join group tersebut. Sebab nanti STL kita akan buat di dalam group STL tu saja. Kita tak buat di grup di Facebook page harta nada anda, tapi kita buat di grup strategi tarik lead sahaja. Jadi siapa yang belum join boleh join. Tengok yang saya pinkan post di page harta nada anda ni, masuk dekat link yang saya berikan tu, yang tiny URL strategi tarik lead tu, klik je kat situ, terus join.
Nanti admin saya akan tolong approvekan. Tolong approvekan you all punya ni lah. Kita akan buat secara online, tak payah nak pergi lagi ke Ceras, yang jauh-jauh ni tak payah nak datang. Duduk kat rumah, ontok-ontok kat rumah, duduk apa ni sambil pakai kain gombang ke, nak pakai kain batik ke apa, kata pulang lah. Bukan saya nampak korang pun kan. Duduk je kat rumah, nak makan chickadee ke, nak makan super ring ke, suka hati lah. Duduk kat rumah masing-masing. Tengok secara live depan laptop ataupun depan handphone je. InsyaAllah 21 bulan Julai. Okay, dan saya akan membuka peluang kepada siapa-siapa yang berada berdekatan di Bandar Tun Sin On tu untuk datang ke Suasana Ilmu. Kita akan buka seat sebanyak 25 seat. 25 seat, 25 ke 30 macam tu lah. Sebab saya terpaksa jarak-jarakkan buat apa penjarakan sosial kat situ sebab apa ni PKP punya apa MKN punya undang-undang ni kan. Jadi Suasana Ilmu boleh memuatkan lebih kurang dalam maksimum 30 orang lah. Jadi ada 30 tempat yang saya khaskan untuk apa ni orang-orang yang bertuah. Okay, jadi siapa yang bertuah tu nanti saya akan kata apa invite dia personally. Siapa yang berada berdekatan tu lah. Tapi yang lain-lain tu jangan risau. Anda pun boleh berdepan dengan saya macam mana tuan-tuan perempuan tengok saya sekarang ni, berdepan dengan saya. Nak tanya soalan, apa-apa benda boleh masukkan dalam ruang komen dan nanti kita akan buat sesi di mana tuan-tuan perempuan boleh one to one dengan saya secara apa ni kata apa live juga. Boleh nampak muka tuan-tuan perempuan dekat dalam skrin tu juga. Tu macam mana saya nak buat tu nanti saya akan ceritakan dari masa ke semasa lah. InsyaAllah dalam strategi tarik leads pada 21 Julai nanti. So siapa yang belum join, sila join group strategi tarik leads. Linknya saya dah letakkan di Facebook page Tanda Anda. Boleh masuk ke link tersebut lah insyaAllah. Ya, di BTHO, di BTHO Bandar Tun Sin On. Siapa yang nak join secara live berdepan-depan, tak puas nak tengok kat skrin, nak datang nak jumpa saya personally depan-depan macam ni, boleh ke Suasana Ilmu insya-Allah. Kalau betul-betul nak ni boleh nak hadir ke Suasana Ilmu tu boleh. Nanti saya akan bagi dia punya kata apa cara dia macam mana nak datang Suasana Ilmu tu insya-Allah. Okey. Nak tuah juga. Okey, tak apa Putih, boleh insya-Allah siapa yang betul-betul nak datang sebab saya tak nak open benda ni kepada public sangat sebab pengalaman saya yang sebelum-sebelum ni bila saya buat STL ramai yang kata nak datang tapi tak datang, end up kursi tu kosong. Jadi saya rasa sedih. Saya dah allocate kursi 100, tiba-tiba yang datang tu mungkin 80 orang, ada 20 orang yang tak datang. Jadi saya rasa sedih lah. Kan, sebab bila saya terima you all punya pendaftaran tu, saya terpaksa menolak orang yang betul-betul nak datang tu, saya terpaksa menolak dia orang. Jadi kali ni memang saya kata okey tak, yang ni by invitation saja. Yang betul-betul nak je saya boleh bagi tiket tu untuk masuk ke Suasana Ilmu. Yang lain-lain boleh tengok secara live di Facebook masing-masing lah. Okay, so itu sajalah perkongsian saya untuk malam ni. Terima kasih saya ucapkan pada semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada malam-malam yang akan datang. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang bertanyakan soalan, yang bagi cadangan, bagi komen dan sebagainya. Okay. Dan seperti yang saya dah war-warkan tadi, okay, kalau kata ada rezeki, insyaAllah kita akan berjumpa. Doakan saya panjang umur, saya sihat tubuh badan. 21 bulan Julai ni kita akan berjumpa di Strategi Tarik Leads, edisi istimewa kali ni sebab kita buat secara online dan juga secara offline. Dua, 2 in 1 kita akan buat pada 21 Julai tu. Okay, so itu saja perkongsian saya pada malam ni. Saya minta maaf lah kalau saya ada terkasar bahasa, saya ada menyinggung perasaan siapa-siapa sekalipun. Minta maaf banyak-banyak. Dan semua tu tak disengajakan. Jadi saya harap tuan-tuan perempuan boleh memaafkan saya lah. Okay, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.